Jaringan sosial merupakan sebuah hubungan sosial individu atau kelompok atau kumpulan yang bersikap kolektif dan teratur. Jaringan sosial berfungsi untuk kelompok yang inginkan perubahan, iaitu boleh dilihat pada komuniti, tempat kerja, universiti, sekolah dan lain-lain. Jaringan telah dipadankan dengan konsep jaringan sosial, iaitu sebagai hubungan di antara sekumpulan individu. Melalui konsep ini, jaringan sosial dilihat sebagai struktur hubungan yang berlaku apabila wujudnya permintaan terhadap keperluan, sokongan maupun bantuan dalam kalangan masyarakat serta menjadi rangkaian terhadap hubungan. Jaringan sosial boleh berlaku melalui dua kaedah iaitu secara formal dan tidak formal. Jaringan sosial yang formal iaitu jaringan yang dilakukan dengan sektor awam, swasta dan sukarela. Ketiga-tiga sektor ini mempunyai kepakaran yang khusus dalam bidang masing-masing. Jaringan sosial tidak formal pula merujuk kepada perhubungan yang terjalin antara keluarga, orang awam, agensi persendirian, jiran, sahabat serta komuniti. Jaringan sosial pelbagai pula merujuk kepada jaringan yang dibentuk atau terbentuk dengan pelbagai individu dan agensi. Kemiskinan klien disebabkan oleh faktor kehilangan pekerjaan, penceraian, ditimpa kemalangan dan sakit kronik. Pandemik COVID-19 telah menjejaskan pendapatan klien termasuklah menyebabkan kehilangan pekerjaan atau mendapat gaji separuh. Disebabkan PKP, klien tidak mampu mencari sumber kewangan sehingga terpaksa menganggur di rumah dan tidak dapat mencari sumber pendapatan. Perkara yang klien perlukan ialah jaminan pendapatan sementara, khususnya dari pihak kerajaan, di samping diberikan kemudahan pembayaran hutang yang anjal sehingga mendapat kembali sumber pendapatan dalam tempoh yang tertentu. Cabarannya klien ialah untuk mendapat kembali kerja bagi klien yang kehilangan pekerjaan dalam tempoh terdekat adalah amat sukar oleh kerana pihak majikan mengurangkan pekerja kerana tidak mampu membayar gaji. Objektif lapangan adalah untuk mengenal pasti potensi klien dan mengenal pasti intervensi yang sesuai untuk mengeluarkan klien daripada kemiskinan. Latar belakang klien ialah Puan Rosmarizan binti Ismail. Beliau berumur 42 tahun dan berasal dari Pulau Duyung. Beliau merupakan seorang ibu tunggal kepada 4 orang cahaya mata. Beliau bekerja sambilan di sebuah pasaraya dan kerja sambilan mengasuh kanak-kanak di kediaman rumahnya. Status pendidikan tertingginya adalah PMR. Beliau mempunyai 4 orang anak di bawah tanggungannya, iaitu 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Masing-masing masih lagi bersekolah menengah dan sekolah rendah. Di sini saya ingin menerangkan hasil potensi nilai komuniti klien yang mana terbahagi kepada 3, iaitu modal insan, modal sosial dan politik dan modal ekonomi. Modal sosial adalah berkaitan dengan kemahiran klien dalam bidang pertanian, teknikal dan pertunangan dan banyak lagi. Klien sangat tidak berminat dengan kemahiran-kemahiran seperti perikanan dan berkaitan hutan. Seterusnya, latihan atau program yang pernah klien hadiri. Klien tidak pernah menghadiri mana-mana latihan, tetapi katanya sesetengah latihan perlu beliau hadiri sebagai contoh latihan berasaskan teknikal supaya senang menguruskan bahagian teknikal. Seterusnya, modal sosial dan politik pula berkaitan dengan hubungan klien dengan komuniti dan agensi-agensi kerajaan. Dalam penerangan klien, beliau sangat rapat dengan ibu bapa dan jiran tetangga. Beliau mengatakan bahawa jiran tetangganya selalu bertanyakan khabar dan membantunya. Akhir sekali, modal ekonomi. Modal ekonomi adalah pemilikan aset kecil dan pemilikan aset besar klien seperti telefon pintar dan rumah. Seterusnya, perbelanjaan bulanan klien juga termasuk dalam modal ekonomi, antaranya ialah perbelanjaan bulanan dari segi bil api dan elektrik. Akhir sekali, bebanan dan strategi klien terhadap kos sara hidup dan harga barang keperluan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 061692 Ahmad Adib Alimi bin Ramli. Jadi terdapat beberapa cadangan intervensi yang boleh dilakukan meliputi dari segi aspek mikro, meso dan juga makro. Yang pertama adalah intervensi secara mikro. Pertamanya dalam keluarga KR ni, modal insan yang dapat dilihat pada KR adalah dari segi kelebihan beliau dari sudut keusahawanan kerana beliau pernah dibesarkan dalam keluarga yang berniaga. Jadi dapat dilihat bahawa pengalaman tersebut boleh diketengahkan untuk membantu beliau untuk menjalani ekonomi yang lebih baik. Namun untuk berniaga ini, beliau memerlukan modal yang besar, tetapi keusahawanan ini dilihat adalah modal insan yang terbaik yang ada pada KR untuk memastikan kefungsian sosial dan hidup keluarganya berada pada tahap yang lebih baik. Seterusnya, yang kedua, intervensi cadangan yang boleh dilakukan secara meso. Intervensi yang kedua adalah melihat kepada situasi KR tersebut. Beliau memerlukan sokongan dari segi moral untuk meneruskan hidup, memandangkan beliau merupakan seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anak beliau secara bersendirian. Jadi bolehlah diwujudkan satu persatuan untuk beliau melibatkan diri dalam aktiviti kejiranan beliau. Dimaklumkan bahawa beliau ni adalah seorang yang tidak bersosial dengan kejiranan setempat dan hanya menumpukan kepada keluarga dan juga kerja sahaja. Oleh itu, sebuah persatuan boleh ditubuhkan untuk melakukan aktiviti yang berfaedah seperti gotong royong, beriadah dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, dapatlah program tersebut membantu serba sedikit KR untuk menghilangkan sedikit rasa sedih dan juga mengurangkan sedikit rasa gangguan pada psikologi beliau, untuk beliau terus kuat dalam membesarkan anak-anak dan juga melangsungkan kehidupan beliau untuk menyara ahli keluarga dengan lebih baik. Seterusnya, intervensi yang terakhir adalah intervensi secara makro. Dimaklumkan kepada kami, sememangnya KR ni mempunyai masalah dari segi perhubungan dengan JKK ataupun ketua blok. Jadi, beliau menghadapi masalah dari segi bantuan tidak sampai kepada beliau, dan kerana JKK ini menggunakan konsep siapa yang memerlukan bantuan ataupun ingin membuat aduan apa-apa masalah, silalah datang berjumpa beliau. Dapatlah dilihat di sini bahawa intervensi perlu dilakukan kepada JKK kerana JKK bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan masyarakat setempat. Jadi dapat dilihat supaya intervensi ini perlu dilakukan kepada JKK supaya menjalankan tanggungjawab dan amanah beliau dengan lebih baik, kerana menjadi tanggungjawab mereka untuk menjaga kebajikan para KR dan juga masyarakat setempat supaya kefungsian sosial hidup masyarakat setempat itu dapat menjadi lebih baik. Secara kesimpulannya, klien yang merupakan seorang ibu tunggal terpaksa berusaha keras untuk menyara 4 orang anak. Banyak masalah yang dipendam klien setelah berpisah dengan bekas pasangannya. Klien cuba kuatkan diri demi anak-anaknya. Dalam kes ini, pihak berwajib yang terdekat, contohnya pengerusi JKKK, perlulah memainkan peranan penting bagi memikirkan inisiatif untuk membantu klien. Klien juga memberitahu bahawa kehidupan mereka sekeluarga hanya bergantung kepada bantuan kerajaan secara bulanan.